Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabarakatuh. Bersua lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Hari ini kita akan mempelajari bidan hadis dengan tajuk Sayangi Pemimpin Kita. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid boleh buka buku teks muka surat 38. Okey, seterusnya murid-murid kita pergi kepada hadis. Okey. Hadis an Abdullah bin Umar radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-sam'u wat-ta'atu 'alal mar'il muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyatin fa idza umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Ya, maksudnya murid-murid, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpin dalam perkara yang dia suka dan benci selagi dia tidak diperintahkan melakukan maksiat. Apabila diperintahkan melakukan maksiat, maka tiada kewajipan untuk mendengar dan mentaati. Ya murid-murid, begitulah hadis berkaitan dengan suruhan kita supaya mentaati pemimpin. Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin, ya murid-murid? Murid-murid, pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi ataupun negara. Ya murid-murid, inilah pengertian pemimpin. Ya, inilah pengertian pemimpin. Okey, pemimpin adalah seseorang yang apa? Seorang yang dipertanggungjawabkan untuk mengetahui serta memimpin sesebuah kumpulan, persatuan, organisasi atau negara. Ya. Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawabkan. Kalau di dalam kelas, seorang yang dipertanggungjawabkan untuk memimpin kelas adalah ketua kelas. Kalau di sekolah, seseorang yang dipertanggungjawab untuk memimpin sebuah sekolah adalah guru besar. Sekiranya di negara Malaysia, seorang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga negara adalah Perdana Menteri Malaysia. Murid-murid, mari kita baca. Ini adalah sebuah lagu sebenarnya, ya. Tapi sebelum kamu dengar lagu, mari kita baca dulu seni kata ataupun lirik lagu ini.
Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. Tika bicara, lembut bersopan. Bekerja sama, beri sokongan. Hargai jasa, doa sejahtera. Menasihati jika ada kekhilafan. Tuhan kan sayang, dapat keredaan. Hidup harmoni, negara aman. Pemimpin amanah serta beriman. Jauhi rasuah, elak perpecahan. Adil saksama pemerintahan. Masyarakat maju, capai wawasan. Okey, murid-murid. Itulah lirik lagu yang akan kamu dengar nanti lagunya. Kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. Tika bicara, lembut bersopan. Bekerja sama, beri sokongan. Hargai jasa, doa sejahtera. Menasihati jika ada kekhilafan. Tuhan kan sayang, dapat keredaan. Hidup harmoni, negara aman. Pemimpin amanah serta beriman. Jauhi rasuah, elak perpecahan. Adil saksama pemerintahan. Masyarakat maju, capai wawasan. Mari kita tengok cara mentaati pemimpin, ya. Cara mentaati pemimpin, pertama patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Ya, kita kena patuh kepada pemimpin selagi ianya tidak menyuruh kita melakukan perkara maksiat. Maknanya kalau pemimpin itu seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa, maka kita wajib patuh kepadanya. Yang kedua ialah pilih pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin yang adil dan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang menjalani tugasnya dengan baik. Itu dikatakan pemimpin yang amanah. Yang ketiga, kita mesti bekerja sama dalam melakukan kebaikan. Apabila disuruh oleh pemimpin untuk melakukan kebaikan, maka kita kena turut serta mengikuti apa yang disuruh. Turut serta, bekerja sama. Maknanya turut serta melakukan kebaikan. Tetapi sekiranya disuruh melakukan kemaksiatan atau kejahatan, jangan melakukannya. Yang keempat ialah menasihati dengan penuh hikmah. Maknanya kita mestilah nasihat
boleh menasihat kepada ketua kita, tetapi dengan penuh hikmah. Dengan penuh hikmah iaitu dengan penuh bijaksana. Bila kita nak menasihati, kita jangan menasihati dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang tidak manis. Jadi untuk menasihati, kita nasihatlah dengan kata-kata yang indah, yang supaya orang yang mendengar nasihat kita itu tidak merasa marah. Okey. Yang kelima, cara mentaati pemimpin, sentiasa mendoakan kesejahteraan. Kita mesti sentiasa mendoakan kesejahteraan pemimpin kita. Selalu doa. Yang keenam ialah menghargai jasa dan pengorbanan. Biasa pemimpin memang akan membuat banyak jasa, menolong kita, memudahkan kita. Contoh dalam kelas, pemimpin banyak tolong kita ketika cikgu tak ada. Dia tolong kawal kelas. Itu adalah jasa dia. Jadi kita kena menghargai. Okey, seterusnya ialah kepentingan mentaati pemimpin. Penting ke mentaati pemimpin? Ya, mentaati pemimpin adalah satu perkara yang penting. Kenapa? Kerana bila kita mentaati pemimpin, kita mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahannya. Yang kedua, yang pertama mengeratkan hubungan yang baik. Yang kedua, mengembangkan syiar Islam. Bila kita mentaati pemimpin, secara tidak langsung kita memberi gambaran yang indah tentang agama Islam kepada orang ramai, terutama kepada orang yang bukan beragama Islam. Yang ketiga, dengan mentaati pemimpin, kita dapat mengelak pergaduhan, perselisihan faham. Kalau kita taat pada pemimpin, pemimpin suruh buat tu, kita buat. Dengan cara itu, semua orang membuat perkara yang sama, semua orang bersetuju, maka tidak akan wujudlah pergaduhan ataupun perselisihan faham. Yang seterusnya ialah dengan mentaati pemimpin dapat menjamin keharmonian negara. Harmoni ni suatu suasana yang aman. Kalau kita semua dengar cakap Perdana Menteri kata duduk rumah, kita duduk rumah, maka untuk mengelak COVID-19 supaya penyakit tidak berjangkit, itu boleh mendatangkan keharmonian kepada negara. Kalau kita engkar, kalau kita langgar apa yang diperintah oleh pemimpin, menyebabkan negara kita tidak akan harmoni. Contoh apa? Keharmonian sekarang ni, pemimpin kata bila nak keluar pakai mask, selalu basuh tangan. Jadi kita ikut. Bila kita ikut mentaati pemimpin, negara kita akan harmoni. Yang kelima, dengan mentaati pemimpin dapat membentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ada kaitan. Hidup di dunia akan ada kaitannya dengan akhirat. Jadi ini adalah arahan Allah supaya kita mentaati pemimpin. Jadi kalau kita mentaati pemimpin, makna kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, kalau kita ini seorang yang mentaati pemimpin, kita akan disegani. Apa maksud disegani? Orang akan rasa malu dengan kita, orang akan rasa respect pada kita, dan dihormati. Kalau orang yang langgar perintah pemimpin biasanya tidak disukai.
tidak disukai oleh orang ramai dan tak ada orang yang menyukai orang yang membantah ataupun menderhaka kepada pemimpin. Okey, dengan mentaati pemimpin kita akan dipandang mulia, akan disegani dan dihormati bukan setakat oleh kawan-kawan tapi juga oleh negara lain. Negara lain akan kata, wah bagus, rakyat Malaysia patuh pada pemimpin. Itu antara kepentingan. Jadi di sini kita dapati bahawa terdapat 6 cara mentaati pemimpin dan terdapat juga 6 kepentingan mentaati pemimpin. Okey, Ustazah harap kamu semua tengok betul-betul. Lepas ni Ustazah nak kamu buat peta minda. Okey, sekarang cuba kita tengok kuis yang simple ni tentang sayangi pemimpin kita. Okey, sekarang kita tengok apakah maksud pemimpin. Okey. A. Seseorang yang dipertanggungjawab untuk mengetuai sebuah kumpulan, organisasi dan negara. B. Seseorang yang mementingkan diri sendiri. C. Seorang yang lemah. Apa maksud pemimpin? Pemimpin ialah seseorang yang dipertanggungjawab untuk mengetuai sesebuah kumpulan, organisasi dan negara. Okey, betul. Soalan kedua. Bagaimanakah cara menghormati pemimpin? A. Patuh kepada pemimpin yang beriman. B. Memilih pemimpin yang zalim. C. Memfitnah pemimpin yang amanah. Jawapannya ialah patuh kepada pemimpin yang beriman. Okey. Seterusnya, hadis berkaitan sayangi pemimpin diriwayatkan oleh siapa? Abdullah ibni Umar, Abdullah bin Auf, Ali bin Abi Talib. Okey, jawapannya ialah Abdullah ibni Umar. Okey, seterusnya kita tengok hukum. Apakah hukum mentaati pemimpin yang menyuruh ke arah kebaikan? Apa hukumnya? Pertama, sunat. Kedua, haram. Ketiga, wajib. Jawapannya ialah kita wajib mentaati pemimpin yang menyuruh kita melakukan kebaikan. Seterusnya, soalan yang terakhir, larangan Nabi Muhammad SAW mengikuti pemimpin yang mengajak ke arah A. Perkara baik, B. Maksiat, C. Ibadah. Kalau pemimpin menyuruh kita melakukan maksiat, maka kita tidak perlu mengikutinya. Jadi jawapannya adalah maksiat. Okey. Baiklah murid-murid, sekarang kita buat peta minda. Ya, murid-murid dikehendaki membuat satu peta minda berkaitan dengan cara mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin. Okey, cara mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin. Murid-murid diminta membuat 2 peta minda. Okey. Satu,
kepentingan mentaati pemimpin, kepentingan mentaati pemimpin. Okey. Satu perteminda mengenai mentaati pemimpin. Ada berapa kepentingan dia? Ya, ada kepentingan mentaati pemimpin ada 6. Okey. Ada 6. Jadi buatlah 6 cabang. Okey. Okey. 6 3, 4, 5, 6. Okey, murid-murid boleh buat dalam buku tulis masing-masing. Okey. Tulislah apa kepentingan pertama, apa kepentingan kedua. Okey. Okey, bolehlah terus membuat perteminda mengenai kepentingan mentaati pemimpin. Okey. Boleh rujuk buku tulis. Okey, dan satu lagi buat satu perteminda mengenai cara mentaati pemimpin. Juga peta buih macam ni. Okey. Diharap murid-murid semua dapat menyiapkan tugasan ini dan upload ke dalam Google Form yang Ustazah sediakan. Sekian, terima kasih.